Ini bab kelebihan Fatimah. Nabi SAW telah bersabda, Fatimah adalah penghulu perempuan-perempuan ahli syurga. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Miswar bin Makhramah bahawa Rasulullah SAW bersabda, Fatimah adalah sebahagian dariku. Sesiapa yang menimbulkan kemarahannya, berarti dia menimbulkan kemarahanku. Diriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata, Nabi SAW qalat, Aisyah berkata, Nabi SAW pernah memanggil Fatimah, anaknya, ketika sakit yang membawa baginda wafat. Baginda berbisik dengannya, membisikkan sesuatu kepadanya. Lalu Fatimah menangis. Kemudian baginda memanggilnya lagi dan membisikkan yakni sesuatu kepadanya. Fadhahikat, lalu dia ketawa, suka. Qalat, Aisyah berkata, saya pun bertanya dia tentang apa yang dibisikkan oleh Nabi SAW itu, yakni kemudian. Faqalat, Fatimah berkata, Nabi SAW telah membisikkan kepadaku, baginda memberitahu kepadaku bahawa beliau akan wafat dalam sakitnya itu, sakit yang beliau akan wafat dalam sakitnya itu. Pakai itu saya pun menangis. Kemudian baginda sa'arrani, membisikkan sesuatu pula kepadaku. Fa akhbarani, dia menceritakan kepadaku bahawa aku adalah ahli rumahnya yang pertama akan menurutinya ataupun mengikutnya. Fadhahiktu, kerana itu aku suka. Ini kelebihan Aisyah. Diriwayatkan dari Abu Salamah bahawa Aisyah berkata, Rasulullah SAW pada suatu hari berkata, wahai Aisyah, wahai Aisyah, ini Jibril berkirim salam kepadamu. Saya berkata, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Engkau nampak apa yang saya tak nampak. Maksud beliau Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, ramai orang-orang lelaki telah sempurna, ramai orang-orang lelaki yang sempurna, tetapi tidak ada yang sempurna di kalangan orang-orang perempuan kecuali Maryam binti Imran dan Asiyah isteri Fir'aun. Kelebihan Aisyah berbanding perempuan-perempuan yang lain ialah seperti kelebihan tharid, sejenis makanan, kelebihan tharid daripada makanan-makanan, sekalian makanan yang lain. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kelebihan Aisyah daripada perempuan-perempuan yang lain, atau kelebihan Aisyah berbanding perempuan-perempuan yang lain seperti kelebihan tharid berbanding sekalian ataupun segala makanan, semua makanan yang lain. Diriwayatkan dari Qasim bin Muhammad bahawa Aisyah telah jatuh sakit. Ibnu Abbas pergi kepadanya. Ibnu Abbas berkata, wahai ummul mukminin, engkau akan pergi dahulu mendapatkan kebenaran, yaitu mendapatkan Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Yani engkau akan pergi dahulu dari kami untuk menemui Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Diriwayatkan dari Abu Wa'il, beliau berkata, apabila Ali telah mengutuskan Ammar dan Hasan ke Kufah untuk menyeru mereka kepada peperangan, Ammar berucap, beliau berkata, saya memang tahu bahawa dia, yakni Aisyah, adalah istrinya dunia akhirat, istri Nabi SAW di dunia dan di akhirat. Tetapi Allah telah menguji kamu, tetapi Allah telah menguji kamu untuk melihat sama ada kamu litattabi'u, akan mengikutnya, jadi mengikut Ali, atau iyaha, atau mengikutnya, yakni Aisyah. Diriwayatkan dari Aisyah bahawa beliau telah meminjam
kalung dari Asma. Kalung itu hilang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghantarkan beberapa orang sahabatnya untuk mencari kalung itu. Selepas itu masuk waktu sembahyang, mereka pun bersembahyang dengan tidak berwudu. Apabila mereka sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengadukan perkara itu kepada baginda. Fanazalat ayatut tayammum, maka turunlah ayat tayammum. Usaid bin Hudayr berkata, jazakillahu khairan. Fa wallah, demi Allah, tidak ada sesuatu perkara pun yang menimpa ataupun berlaku kepadamu melainkan Allah akan memberi jalan keluar kepadamu dan meletakkan keberkatan padanya untuk orang-orang Islam. Seterusnya riwayat daripada Hisham bin Urwah dari ayahnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika sakit, baginda masih lagi membuat giliran di antara isteri-istrinya. Baginda bertanya, di mana saya besok? Di mana saya besok? Kerana mahukan berada di rumah Aisyah. Aisyah berkata, apabila tiba hari saya, yang di giliran saya, sakana Nabi SAW tenang. Ataupun dalam setengah nuskahnya, sakata, Nabi SAW diam, tak tanya pula, besok di mana, besok di mana. Diriwayatkan dari Urwah lagi, yang hadis ini mursal. Orang ramai menanti hari Aisyah untuk memberikan hadiah-hadiah mereka kepada Nabi SAW. Aisyah berkata, isteri-isteri Nabi SAW yang lain berhimpun pergi berjumpa dengan Ummi Salamah. Mereka katakan, wahai Ummu Salamah, demi Allah, nampaknya orang-orang menunggu hari Aisyah untuk memberikan hadiah-hadiah mereka. Kita semua pun mahukan kebaikan seperti mana yang Aisyah mahu. Suruhlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan orang ramai memberi hadiah di mana saja baginda berada, ataupun di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat giliran dia. Qalat, Aisyah berkata, Ummu Salamah pun menyebutkan perkara itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat fa'arada anni. Ummu Salamah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling, yakni tidak menghiraukan kata-kataku. Falamma 'ada ilayya dzakartu lahu. Bila baginda kembali pula kepadaku, aku sebut lagi perkara itu kepadanya. Dia berpaling lagi, yakni dia tidak menghiraukan aku, dia tidak mempedulikan aku. Pada kali yang ketiganya, apabila aku menyebutkan kepada baginda, Nabi SAW berkata, wahai Ummu Salamah, jangan ganggu aku tentang Aisyah. Jangan ganggu aku berhubung dengan Aisyah, kerana sesungguhnya demi Allah tidak ada ma nazala alayya al-wahyu. Wahyu tidak turun kepadaku dalam keadaan aku di dalam satu kain selimut dengan mana-mana perempuan yang lain di antara kamu selain darinya, selain dari Aisyah. Aisyah seorang aja dalam kain selimut wahyu turun, orang lain tak ada. Bab manaqibil ansar. Ini bab manaqib ansar. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang yang menduduki tempat itu, orang-orang yang tinggal di Madinah itu, ad-dar di Madinah itu, dan orang-orang yang tetap dengan keimanan sebelum datangnya mereka, yakni puak-puak muhajirin, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka kasih kepada orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, mereka tidak merasa dengki ataupun iri hati terhadap apa yang diberikan kepada golongan muhajirin itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim,
dan mereka mengutamakan puak-puak muhajirin ini lebih daripada diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sangat-sangat memerlukan sesuatu. Diriwayatkan dari Ghailan bin Jarir, beliau berkata, saya berkata kepada Anas, bagaimana dengan nama Ansar itu yang kamu dipanggil nama Ansar itu bagaimana? Kuntum yang kamu dipanggil dengan nama itu, kuntum tusammauna bihi. Dalam setengah nuskhahnya akuntum tusammuna bihi am sammakumullah. Adakah kamu yang meletak nama itu, yakni untuk kamu, atau Allah yang meletakkan nama itu untuk kamu? Anas berkata, bal samman Allah, bahkan Allah yang telah meletakkan nama itu untuk kami, bukan kami. Mana dalam ayat Al-Quran itulah, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin minal muhajirin wal ansar. Ansar. Qala kunna nadkhulu ala Anas, kata perawi yakni Ghailan, kami selalu masuk bertemu dengan Anas, yang masuk ke rumahnya lah untuk bertemu dengan dia. Dia menceritakan kepada kami kelebihan-kelebihan dan peristiwa-peristiwa bersejarah golongan Ansar. Pernah dia mengadap menuju kepadaku atau kepada salah seorang daripada keturunan Azd. Dia berkata, kaum engkau telah melakukan pada hari sekian-sekian, kaum kamu telah melakukan pada hari ini begini. Diriwayatkan dari Aisyah, katanya pada hari kana yaumu Bu'ath adalah satu hari yang Allah telah sediakan untuk Rasulnya. Rasulullah SAW datang ke Madinah. Ketika itu pembesar-pembesar mereka telah berselera, dan ketua-ketua mereka, pemimpin-pemimpin mereka yang ramai yang telah terbunuh. Wajuriju atau jurihu, kalau jurihu maknanya mereka ada yang luka yang parah. Kalau juriju mereka telah resah, dalam keresahan. Faqaddamahu Allahu li rasulih, keadaan itu telah disediakan oleh Allah untuk Rasulnya, untuk memudahkan mereka masuk Islam. Diriwayatkan dari Abi Tayyah, beliau berkata, saya telah mendengar Anas berkata, orang-orang Ansar berkata pada hari Fatih Makkah, ketika mana Nabi SAW memberikan kepada orang-orang Quraisy, apa kata mereka? Wallahi, demi Allah, betul-betul ajaib, betul-betul pelik. Darah kita, pedang kita masih lagi menitiskan darah orang-orang Quraisy. Harta ghanimah pula dikembalikan kepada mereka. Kata-kata mereka itu sampai kepada Nabi SAW. Nabi SAW pun memanggil golongan Ansar. Baginda bertanya, apa cerita yang sampai kepadaku ini dari kamu? Apa cerita dari kamu yang sampai kepadaku ini? Mereka tidak berdusta. Mereka berkata, betul lah apa yang sampai kepada engkau itu. Qala, Nabi SAW pun bersabda, tidakkah kamu berpuas hati orang lain kembali membawa harta ghanimah ke rumah mereka, tetapi kamu kembali membawa Rasulullah ke rumah kamu? Kalau orang-orang Ansar memilih satu lembah untuk dilalui, atau satu cerung, bukit, gunung untuk dilalui, nescaya aku akan mengikuti jalan ataupun lembah yang dipilih oleh golongan Ansar itu. Babu qaulin Nabi SAW, sabda Nabi SAW, kalau tidak kerana hijrah, tentu aku mahu menjadi sebahagian daripada orang-orang Ansar. Qalahu Abdullah bin Zaid, diriwayatkannya dari Nabi SAW. Diriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi SAW, atau beliau berkata Abul Qasim SAW, kalau golongan Ansar memilih satu wadi atau satu lembah untuk dilalui, nescaya aku akan pilih jalan yang dipilih oleh golongan Ansar itu. Kalaulah tidak kerana hijrah,
tentu aku mahu menjadi salah seorang daripada kalangan Ansar. Abu Hurairah berkata, ma zalama bi abi wa ummi. Nabi SAW tidak berlebihan dalam kata-katanya itu. Memang wajar kata-kata Nabi SAW itu kutebus beliau dengan ayah dan ibuku. Awauhu, mereka yang di golongan Ansar telah memberi perlindungan kepadanya, kepada Nabi SAW. Wa nasaruhu, mereka telah membela Nabi SAW. Au kalimatan ukhra, dan yang seumpama itulah, yang seumpama itu lagi yang Nabi SAW sebut. Au kalimatan ukhra, yani ana sebut kata-kata ataupun ucapan yang lebih kurang macam itulah. Banyak lagi lah yang lain. Babun ikha'un Nabi SAW bainal muhajirin wal ansar. Ini bab persaudaraan yang dijalinkan oleh Nabi SAW di antara muhajirin dan ansar. Diriwayatkan dari Ibrahim bin Sa'ad, dari ayahnya, dari datuknya, beliau berkata, apabila mereka sampai ke Madinah, yakni pokok muhajirin, Rasulullah SAW mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, aku adalah orang Ansar yang paling banyak hartanya. Aku nak bagi hartaku dua, antara aku dengan engkau. Aku nak bagi dua. Aku ada dua orang isteri. Kamu perhatikan, tengok yang mana satu di antara dua orang isteriku yang engkau berkenan, engkau sebutkan kepadaku, aku akan ceraikannya. Apabila habis iddahnya, engkau berkahwinlah dengan dia. Qala Abdurrahman bin Auf menjawab, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkatimu pada ahli keluarga dan harta bendamu. Di mana pasar kamu? Di mana pasar kamu? Mereka pun menunjukkan kepadanya pasar Bani Qainuqa. Apabila dia pulang, tidak dia pulang, melainkan ada lebihan akid, keju dan minyak sapi bersamanya. Kemudian pada pagi besok dia kembali pula. Begitulah seterusnya. Pada suatu hari dia kembali dalam keadaan ada kesan wangi-wangian yang berwarna kuning pada bajunya. Nabi SAW pun kata, Mahyam, apa ni? Dia berkata, saya telah berkahwin. Nabi SAW bertanya, kam suqtah ilaiha, berapa banyak mas kahwin engkau berikan kepadanya? Beliau menjawab, nawatam min zahab, satu nawat emas, atau setimbang nawat, yakni biji buah tamar emas. Ibrahim syak, nawatam min zahab atau wazna nawat, itu Ibrahim perawi hadis ini syak. Diriwayatkan dari Anas, beliau berkata, Abdurrahman bin Auf datang kepada kami. Rasulullah SAW telah mempersaudarakan dia dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Sa'ad bin Ar-Rabi' adalah seorang yang seorang hartawan. Sa'ad berkata, orang-orang Ansar memang tahu bahawa aku di antara orang yang paling banyak hartanya. Aku akan bagi harta aku antara engkau dengan aku, bagi dua. Saya ada dua orang isteri. Kamu perhatikan yang mana satu yang engkau berkenan, saya akan ceraikannya. Dan apabila dia telah halal, kamu bolehlah berkahwin dengannya. Abdurrahman berkata, barakallahu laka fi ahlika. Supaya tadi juga, falam yarji' yauma idz, pada hari itu dia tidak pulang, sehingga dia membawa yang lebih baik lagi, sesuatu yang lebih baik lagi, berupa minyak sapi dan keju. Falam yalbath illa yasiran, tak lama kemudian dia pergi bertemu dengan Rasulullah SAW. Pada ketika itu ada tumpukan warna kuning di bajunya. Rasulullah SAW pun berkata kepadanya, Mahyam, apa ni? Dia berkata, saya telah berkahwin dengan seorang perempuan Ansar. Nabi SAW pun tanya, seperti tadi jugalah, cumanya di akhir tu Nabi SAW kata, awlim walau bisyatin, buat kenduri lah, walaupun dengan seekor
mengorbankan dengan menyembelih seekor kambing ataupun biri-biri. Diriwayatkan dari Abi Hurairah katanya, orang-orang Ansar berkata, bagilah di antara kami dengan mereka kebun tamar kami, kebun kurma kami. Nabi SAW kata, la, tak boleh macam tu. Qala, puak-puak Ansar itu pun kata, kalau macam tu tak apalah, kamu usahakan kebun ini dengan tidak menyewanya, dan kamu berkongsi dengan kami dalam mendapat hasilnya. Qalu, sahabat-sahabat Muhajirin berkata, itu tak apa, kami boleh terima. Itu tak apa. Bab hubbil ansar, ini bab kasih kepada Ansar. Diriwayatkan dari Bara, beliau berkata, saya telah mendengar Nabi SAW, atau dia berkata, Nabi SAW telah bersabda, orang-orang Ansar itu tidak dicintai kecuali oleh orang mukmin, dan tidak dibenci kecuali oleh orang munafik. Sesiapa yang cinta kepada mereka, Allah akan menyintainya, dan sesiapa yang benci kepada mereka, Allah akan membencinya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi SAW, sabda baginda, tanda iman itu ialah cintakan Ansar, dan tanda nifaq ialah bencikan Ansar. Bab qaulin Nabi SAW lil Ansar, kata-kata Nabi SAW kepada orang-orang Ansar, antum ahabbun nasi ilayya, kamu adalah orang yang paling aku kasihi. Diriwayatkan dari Anas, beliau berkata, Nabi SAW pernah melihat orang-orang perempuan dan kanak-kanak yang sedang datang, sedang kembali. Perawi berkata, perawi Syak ni, saya rasa dia berkata, yakni Anas berkata, kembali dari tempat kenduri kahwin. Nabi SAW pun bangun tegak, bangun berdiri tegak sambil baginda berkata, ya Allah, kamu adalah orang yang paling aku kasihi. 3 kali baginda berkata begitu. Seterusnya diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya ada seorang perempuan Ansar datang kepada Rasulullah SAW, bersamanya ada anaknya. Rasulullah SAW pun bercakap-cakap dengan perempuan itu. Baginda berkata, kemudian baginda berkata, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, sesungguhnya kamu adalah manusia yang paling aku kasihi. 2 kali baginda berkata begitu. Babun atba'ul ansar, ini bab atba', pengikut-pengikut Ansar. Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam, orang-orang Ansar berkata, wahai Rasulullah, setiap Nabi ada pengikutnya, dan kami telah pun mengikut kamu. Kamu berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan pengikut-pengikut kami sebahagian dari engkau. Nabi SAW pun mendoakan. Fanamaitu dzalika, saya pun menyebutkan ini hadis ini kepada Ibnu Abi Layla. Qala, dia berkata, memang Zaid telah berkata begitu. Diriwayatkan dari Abu Hamzah, salah seorang Ansar, dia berkata, orang-orang Ansar pernah berkata, setiap kaum ada pengikut-pengikutnya, kami telah pun mengikut engkau. Engkau berdoalah kepada Allah agar dijadikan pengikut-pengikut kami ini sebahagian dari kami. Nabi SAW pun mendoakan, Allahumma ja'al atba'ahum minhum, ya Allah, jadikanlah pengikut-pengikut mereka, anak-anak buah mereka, sebahagian dari mereka. Qala Amr fadzakartu li ibni Abi Layla, saya sebutkan hadis ini kepada Ibni Abi Layla. Qala, dia kata, memang Zaid ada menyebutkan hadis itu. Qala Syu'bah, azunnuhu Zaid bin Arqam. Zaid yang dimaksudkan di sini ialah Zaid bin Arqam. Itulah terjemahannya. Kita balik semula tentang kelebihan Fatimah. Kelebihan Fatimah, hadis yang musnad yang Imam Bukhari buat marinya 2 saja, tak banyak. Yang pertama,
Hadis yang pertama tu, Fatimah sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Hak tu tidak di dalam musnad dia, tapi dalam ta'liqat dia, dalam tarjamatil bab dia. Dia sebut Fatimah sayyidatu nisa'i ahlil jannah, makna tidak ada sanadnya di sini. Mengikut kaedahnya Imam Bukhari kalau dia buat begini, sama ada dia tak sebut semula sebab sudah sebut dari tempat lain, ataupun hadis ini tidak menepati syarat dia untuk diletakkan dalam musnadat dia tu. Tidak menepati syarat dia. Sebab tu dia bubuh dalam tarjamatul bab sahaja. Kalau kita tengok di sini Fatimah sayyidatu nisa'i ahlil jannah, ini nampaknya lebih Fatimah tu daripada sekalian yang lain. Sebab ahli syurga, perempuan-perempuan daripada ahli syurga ni ramai semua sekali. Dia tu penghulunya, ketuanya. Maknanya ini tentu sekali kelebihan dia yang sangat tinggi, kelebihan. Hadis yang kedua kita sudah jumpa dah dulu. Dan yang ketiga tu pun gitu juga. Nabi SAW sudah cerita dah, dia akan mati mula-mula sekali di kalangan ahli keluarga dia selepas Nabi. Dan dia suka. Mula-mula tu cerita Nabi SAW bisik kata dia nak mati ni, dalam sakit ni. Tu dia menangis. Bisik sekali lagi tu kata dialah yang mula-mula sekali daripada ahli keluarganya yang akan mengikutnya. Dia suka. Dia suka. Di sini yang kita tengok maknanya kelebihan Fatimah lah. Kelebihan Fatimah. Sebabnya kita kata kalaulah mati itu sesuatu yang tidak baik, yang dia akan hadapi selepas mati itu adalah satu keadaan yang tidak baik, dia suka buat apa? Dan Nabi SAW pula wayak selepas pada dia mati ni, anak-anak dia ataupun ahli keluarga dia mula-mula sekali sebut tu, maknanya ada kelebihan tu mengiringi dia tu, ada kelebihan. Dan Fatimah ni, mana kalau kita kata wayak nak mati bila jadi kenaling, jadi takut, tak jadi tidur, dia tidak suka. Maknanya ni orang yang tinggi jiwa dia, orang yang akhirat lebih utama bagi dia daripada dunia. Tak ada pusing nak tinggal dunia, bahkan suka untuk pergi ke akhirat. Itu kelebihan dia lah. Itu masuk dalam kelebihan dia. Lepas tu dalam ramai-ramai tak ada basic dengan dia. Sebabnya anak Nabi SAW hak masih tinggal lagi, hak wafat selepas Nabi SAW dia seorang, hak lain tu meninggal ada sebelum pada tu. Ada pun seorang ni je di saat akhir. Dengan sebab tu dia sayang sangat lah. Seterusnya kelebihan Aisyah pula. Pada satu hari Nabi SAW kata, wahai Aisyah, ya Aisyah atau ya Aisyu, ni Jibril ni kira salah kamu. Jibril kira salah, malaikat kira salah. Itu kelebihan tu. Dia pun jawablah, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Engkau nampak apa yang aku tak nampak, kata dia. Mana aku tak nampak Jibril tu, engkau nampak. Maksud beliau, engkau tu Rasulullah SAW. Walau bagaimanapun Jibril kira salah ni maknanya orang yang lebih lah, istimewa lah tu. Seterusnya Nabi SAW kata orang jantan, orang lelaki ramai hak lebih. Orang tina ni tak ada hak sepenuh, kecuali Maryam binti Imran dan Asiyah isteri Fir'aun. Dan kelebihan Aisyah daripada sekalian perempuan yang lain ialah seperti kelebihan Tharid. Tharid tu jenis makanan lah, roti yang campur kuah lepas tu bubur daging ke apa tu. Itu Tharid, itu makanan yang paling disukai lah, yang paling istimewa lah di kalangan dia pada masa tu. Seperti kelebihan. Di sini dalam hadis ini disebutkan bahawa Maryam binti Imran dan Asiyah seorang yang istimewa. Seorang yang ini orang yang istimewa. Setengah-setengah ulama buat kesimpulan ni, dia kata hak paling istimewa ni
Maknanya ini menunjukkan dia ni Nabi. Nabi. Bagi orang yang terima Nabi tu ada hak perempuan lah. Ada hak perempuan. Dia kata ni salah satu dalil dia, walaupun orang tak setuju. Dia kata lagu lain lah. Tak apalah tu. Dan kelebihan Aisyah. Ini pun kita sudah bicara dah. Maknanya kalau di antara makanan, sarit itu hak paling lebih. Kalau di antara manusia, dia paling lebih. Maknanya gitu. Jenis makanan, hak ni hak paling lebih, hak kita anggap paling istimewa ni, paling baik untuk kita, untuk kesihatan kita. Kalau di kalangan manusia, yang paling baik, paling memberi manfaat, paling berguna kepada kehidupan manusia, dia. Itulah sebab apa yang jadi gitu tu. Sebabnya ulama mengatakan sebab ilmu Nabi SAW ni hak paling banyaknya kalau orang perempuan dia, melalui dia. Sebab tu Nabi SAW sayang kepada dia tu, sebab agama yang dia bawakan itu sampai kepada umat ni melalui Aisyah paling banyak. Kalau di kalangan isteri dia, bukan semata-mata kerana dia ni anak dara ke apa hak lain tu, bini dia janda belaka, tidak sabit tu. Tetapi kerana Aisyah inilah yang membawa ilmu. Lepas tu kalau kita tengok dalam hadis ni, setengah-setengah hadis kata Khadijah lah yang paling afdal, setengah hadis kata Fatimah, setengah hadis kata Aisyah, macam disebutkan di sini. Hak mana satu? Hak paling baiknya, hak paling baiknya untuk kita terima, iaitu seperti kata Ibnul Qayyim, kalau di kalangan isteri dia, hak mula-mula dari segi pengorbanannya, dari segi mula-mula hak percaya kepada Nabi SAW, tak ada orang lain, Khadijah. Bahkan mak kepada Fatimah lagi, lebih lagi. Dari segi dia ni ibu kepada anak-anak Nabi SAW. Hak ada keturunan. Itu kelebihan. Tapi kalau dari segi nak kata daging darah Nabi SAW, hak paling afdal perempuan Fatimah lah. Dari segi daging darah, keturunan, dari segi keturunan Fatimah hak paling afdal. Tapi kalau dari segi ilmu dan manfaat umat ni dapat melalui siapa dia? Orang perempuan Aisyah. Hak tu yang paling banyak. Jadi Nabi SAW kasih kepada Khadijah lebih, dan dia kata lebih Khadijah dari sudut tu. Fatimah lebih dari sudut tu, dan dia sayang sebab tu. Sebab dia kata, ketika dia kata ni, anak-anak dia mati dah, hak lain tak ada, mati dah. Tidak kata anak lain tu dia buat tak cara, dia sebut depan anak dia, dah mati dah. Nak sayang kepada hak mana lagi? Hak paling dia sayang anak dia tu seorang tu lah pada masa tu. Tidak sesuai kita kata Nabi SAW kata begini, hak paling dia sayang anak, hak paling dia itu Fatimah depan anak-anak dia hak lain. Tidak sesuai, bukan begitu cara Nabi SAW. Jadi menyakit hati anak-anak yang lain, menampakkan pilih kasih ataupun lebih dengan nyata di hadapan orang ramai, bukan lagu tu caranya. Kalau nak tengok dari segi ilmu, isteri-isteri dia paling banyak menyebarkan ilmu kepada umat ni Aisyah, tak boleh lawan dah tu. Kerana itu Nabi SAW kasih. Tu paling molek pendapat itu. Kita pakai tu lah, tu paling molek. Ini cerita Qasim bin Muhammad pula. Qasim bin Muhammad ini cucu kepada Sayyidina Abu Bakar. Cucu kepada Sayyidina Abu Bakar. Yang ni dia jumpa dengan mak saudara dia lah, ni Aisyah. Ketika Aisyah sakit, dia kata, Ibnu Abbas pun pergi. Dia kata, wahai ummul mukminin, kamu pergi dahulu kepada kebenaran, iaitu kepada Rasulullah SAW dan kepada Abu Bakar. Mana nampaknya, mana kamu kalau ia nak mati pun tak using, tak jadi masalah. Sebab yang tempat kamu nak pergi itu tempat yang paling istimewa, tempat yang benar segala-galanya, iaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Apa nak usinya kalau nak mati pun, kalau kamu nak pergi ke sana. Ini menunjukkan bahawa Ibnu Abbas kata
Aisyah ni akan pergi bertemu dengan Nabi SAW. Kalau kita baru ni kan kita baca dalam bab kolam Kautsar itu, Nabi SAW kata, ana faratukum alal haud, aku akan pergi dahulu daripada kamu, aku akan mendahului kamu, pergi dahulu ke kolam itu daripada kamu. Sebelum kamu sampai, aku sudah sampai sana. Hak ni pun seperti itu juga, taqdamina ala farati sidqin, mana kamu akan pergi dahulu ke tempat yang benar itu, ataupun bertemu dengan orang yang benar itu, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tak using kalau pergi pun. Ini menunjukkan, nak cerita di sini, Imam Bukhari nak cerita di sini, bagi Ibnu Abbasnya, Aisyah ni seorang yang baiklah sampai ke mati, dekat nak mati dia kata gitu. Aisyah ni akan pergi berjumpa dengan Rasulullah. Kalau Aisyah ni sebab hak Syiah kata jadi murtad dah, lagu mana nak pergi jumpa dengan Nabi pula lepas mati? Sebab itulah tak boleh terima langsung. Padahal tu sekara aja Syiah ni, tak payah bahas banyak sebenarnya. Kalau orang tu dia ada iman dalam hati dia, dia faham mengaji hadis ni, tak payah banyak. Pada sebut-sebutih je, satu poin je, benci kepada sahabat. Padahal tu kalau benci pun tak boleh dah, munafik dah. Nabi kata benci Ansar, munafik dah. Lagu mana kalau kafir sahabat-sahabat, kalau anggap murtad sahabat-sahabat, wal'iyadzubillah, mana teruk benar. Padahal tu ya, tak payah kecek banyak. Hak tu tertudah dia anggap begitu, tak payahlah bahas akidah lain, tak payah. Padahal dia sekal. Sedangkan kita tengok dalam kitab ni molek belaka. Dalam kitab kita Fatimah pun molek. Orang ni molek belaka, tidak serupa dia. Fatimah saja molek, Aisyah tak molek, tidak serupa dia, beza. Seterusnya riwayat daripada Abu Wa'il, dia berkata Ali telah mengutuskan Ammar dan Hasan ke Kufah untuk menyuruh orang nak menghadapi peperangan ni lah. Ammar pun berucap, aku memang tahu dan yakin bahawa Aisyah ni adalah isteri Nabi SAW dunia akhirat. Ini pula pengakuan Ammar, walaupun berbeza dari segi pahaman politik lah kita kata pada masa tu. Ammar ni duduk balik sini Ali, Aisyah ni duduk balik sana dengan Talhah dengan Zubair, sehingga akhirnya tercetus apa ni orang panggil perang Jamal itu. Tapi hak ni Ammar ni tidak memihak kepada Aisyah. Dia ngaku, dia kata memang aku tahu Aisyah ni isteri Nabi dunia akhirat. Dah kalau lagu tu dunia akhirat, macam mana kita nak boleh terima kata dia ni tak molek? Tak molek. Dia terima dunia akhirat, tetapi Allah telah menguji kamu di sini. Allah nak tengok kamu nak ikut mana, nak ikut dia ke, nak ikut Ali ke, nak ikut dia Aisyah. Allah nak uji. Ali khalifah, dia isteri Nabi SAW, betul-betul ujian. Sebab tu ramai sahabat-sahabat tak usah terlibat. Begitu juga kemudiannya dalam perang Siffin pun begitu juga. Tu anaknya, dia kata Aisyah ni isteri Nabi SAW dunia akhirat. Seterusnya hak ni hilang kalung, hak ni lah yang betulnya. Berapa kali dah kita jumpa ni hak hilang kalung. Cuma di sini orang pergi cari, dia tidak rayak kalung tu jumpa bawah unta di tempat yang lain. Sebab itulah dalam Hasyiah ni pun dia sebut bahawa hadis hak ni tidak mahfuzah. Ni di riwayat ini tidak mahfuzah. Sebab apa? Dia tak ada sebut. Lepas pada tu angkat unta tu, rupanya kalung tu duduk bawah unta, hak duduk dia kalung tu. Inilah yang betulnya cerita ni. Ada pun hak hilang kalung, pergi cari rata tinggal ke apa tu, hak tu bercanggah dengan ni. Berapa kali benar jatuhnya, berapa kali benar jatuh kalung tu. Itu kita sudah ada di tempat dia. Bila begitu pergi cari mari tak jumpa. Masuk waktu semaya lah. Semaya subuh dengan tidak ada air semaya. Sahabat-sahabat ni pergi jauh, pergi cari. Maknanya ni kelebihan Aisyah ni. Gapo dia Imam Bukhari nak ayat? Kelebihan Aisyah.
perjalanan ramah tu hilang kalung dia seorang. Berhenti berlaku. Hak tua-tua sahabat Nabi ada, hak tua-tua. Aisyah ni pada ketika tu umur berapa sangat? Berhenti pergi cari. Pergi cari. Pasal apa? Pasal Ummul Mukminin. Hilang kalung dia. Berhenti semua pergi cari. Ini tidak kelebihan. Kelebihan. Nabi SAW tak ada marah dia. Tak ada kata apa. Cuma Abu Bakar lah. Sebab orang duduk sebut ke dia, dulu kita sudah jumpa dah kan. Hadis ni juga panjang. Siapa dia nak marah lah kepada Aisyah menyebabkan jadi orang berhenti ke apa susah, berhenti pula tempat tak ada air. Tetapi rupanya ada hikmah di sebalik itu. Bila sahabat-sahabat ni pergi royak lagu mana kita tak ada air nak semayang ke, tunggu ayat tayamum. Ayat tayamum tu dalam peristiwa ni, kalau tidak dapat hukum tayamum. Sebab itulah Usaid bin Hudayr berkata, semoga Allah membalas kebaikan kepadamu. Tak ada gapo, setiap peristiwa yang berlaku kepada engkau mesti ada jalan keluar Allah bagi, dan mesti ada keberkatannya untuk orang Islam, ada munafaatnya untuk orang Islam, iaitu turun ayat. Nak boleh jadi turun ayat tu berlaku ni lah dulu. Itu kelebihan dia berlaku, berkait dengan dia berlaku. Seterusnya dia mari lagi riwayat ni. Nabi SAW selalu tanya, ni pun kita sudah bahas juga, apa Nabi SAW tanya semacam tu. Setengah orang kata Nabi SAW ni sayang lajak pada Aisyah. Jadi tak sesuai tu pendapat tu. Kalau kita kata Nabi SAW sayang kepada Aisyah, takkanlah depan bini-bini dia lain tu siapa nampak sangat, dia tak boleh nak kawal diri dia. Dia nak ajar apa kita? Dia nak ajar kita kalau kita bini ramah, kita nak puji bini. Honun balah lah lagu tu, tidak senang hati, kecil hati paling tidak. Tidak. Tapi kerana lain, kerana Nabi SAW tahu dah dia akan mati di rumah Aisyah, situ tanah kubur dia. Jadi dia duduk tunggu hak tu. Bagi orang seperti Nabi, dia tidak takut nak mati tu. Bahkan dia nak bangak lah, dah nak pergi. Jadi dia tanya rumah siapa esok. Bila sampai rumah Aisyah, tak tanya lah, memang situ tempat dia. Bukan menunjukkan bahawa dia ni sayang kepada Aisyah tu lebih daripada orang lain. Kalau ia pun hak Nabi SAW ajar kepada kita, simpan hak tu dalam hati, bukan dengan cara ungkit-ungkit di hadapan bini-bini yang lain. Tu tak kena tu. Bukan cara dia. Jadi hak ni nampak gitu, hak ni dengan maksud lain. Isteri-isteri dia pun tahu, faham. Sebab tu tak jadi masalah. Lepas tu orang ramai pula yang kata tu mana lepas pada Nabi SAW mati tu tak faham nak tanam mana tu, dah murah ramai puluh-puluh ribu sahabat ni ada hak tidak dengar. Lepas tu dah ramai duduk kecek ni, bila mati pas nak tanam mana nya lagu tu. Tapi ada hak tahu tu, yang Sayyidina Abu Bakar tahu tu, Sayyidina Abu Bakar lah raya Nabi ni mati akan ditanam situ lah tempat dia mati tu. Tahu pun dia tahu mana. Tentulah Nabi SAW raya. Isteri-isteri dia pun tahu juga. Tahu. Sebab itulah tak timbul masalah kecil hati sebab Nabi SAW ni pelebih Aisyah ke daripada yang lain. Tidak, tak timbul masalah itu. Seterusnya ni pula ceritanya di kalangan isteri-isteri Nabi. Orang ni pun dia macam tu lah. Sebab tu dia satu perkara, dia kena ingat benda ni. Satu perkara kita tengok ramah. Kalau hak kemudian bini tok guru lah. Kita buat contoh bini tok guru. Tok guru ni memang kelebihan dia, ada kelebihan dia. Orang pergi sokmo jumpa dengan dia, kecuali kalau dia tak suka itu soal lain. Tapi kalau nak kira orang nak jumpa sokmo dengan dia, itu kelebihan dia. Masing-masing orang bawa goni kelebihan. Tetapi apabila Tok Guru mati, biasa dah, ini yang kita musyahadah berdasarkan apa yang kita tengok dengan mata kepala kita sendiri. Bila Tok Guru mati, orang tak pergi dah. Kadang-kadang orang tak percaya dah ke bini dia tu. Apatah lagi kalau bini dia tu nikah lain pula, habis-habis. Itu. Apa rahsia dia untuk orang tu pergi kepada bini Tok Guru tadi? Dia kena bini Tok Guru tu sendiri pandang.
Dia kena bini tok guru tu sendiri, tok guru baru jadi kerja. Baru tak putus. Tapi kalau bini tu semata-mata bini, sekatu kalau tak ada anak kau pula lebih, tak ada lah dia. Tak ada dah kelebihan. Aisyah ni nampak dah semasa hayat Nabi SAW lagi. Orang gitu sebab orang tahu dia ada ilmu. Lebih dia ada kelebihan dia. Sebab tu orang gitu. Tidak kerana Nabi SAW saja. Dia tu sendiri ada kelebihan. Kalau orang gitu tidak saja, terutama orang perempuan. Nak masalah-masalah hak sulit, tentulah lebih sesuai dengan isteri dia, bukan dengan Nabi SAW sendiri. Banyak perkara kan, kita sudah baca dalam hadis ni, ada orang yang tanya, ia tidak faham Nabi SAW rayak tu sebab benda tu sulit sangat. Nabi SAW rayak, Nabi palinglah ke lain. Dia tidak faham lagi. Aisyah pun tarik tangan dia, mari bolah, dia pun rayak. Takkanlah Nabi SAW nak cerita benda lagu tu. Dia cerita. Jadi keadaan inilah yang menyebabkan apa orang tu lebih pergi ke rumah Aisyah. Dia semula jadi manusia ni, bukan dibuat-buat, bukan boleh disuruh-suruh benda ni, jadi dengan sendiri. Dengan sebab itulah dia kena ada kelebihan sendiri, siapa-siapa pun. Jangan dia bergantung dengan orang lain. Jangan bergantung dengan orang lain. Kalau anak, jangan bergantung dengan kelebihan ayah, kena ada kelebihan sendiri. Kalau bini, jangan bergantung dengan kelebihan suami, dia ada kelebihan sendiri. Barulah berpanjangan, barulah tidak putus. Sebab itulah kita tengok Aisyah selalu orang rojok, tempat rojok lepas pada Nabi SAW wafat pun. Itu cerita aja. Lepas tu isteri-isteri dia bukan dia biasa kan, adalah hak biasa. Apabila tengok kita dia berasa cemburu juga, kita kata berasa nak juga lagu tu, kita pun nak baik juga. Sebab apa ya nanti tunggu umur dia, hari dia tu, kita pun nak. Nabi SAW sebab dia tahu benda hak jauh, dia malah lah, dia paling 2-3 kali dia duduk sebut juga, tak usah katanya, jangan ganggu aku berhubung dengan Aisyah. Dia kata tak ada orang lain hak turun wahyu ketika aku dalam satu kain selimut dengan dia di antara kamu ni, kecuali Aisyah. Tu lebihnya. Nak wahyu-wahyu ni suci kan, wahyu ni duduk dalam kain selimut ni lah, lagu mana boleh turun lagi. Maknanya tinggi tu kedudukan dia tu. Duduk dalam kain selimut, suami dengan isteri macam mana? Mana kalau tidak tertutup sangat pun tak apa, tak jadi masalah suami isteri. Mana dalam keadaan lagu tu pun wahyu mari. Wahyu tu suci. Wahyu tu suci. Malaikat tak pergi. Kalau masuk dalam rumah tu ada anjing, ada anak patung, tak masuk malaikat. Ni boleh masuk. Sebab tu orang berjunuk, malaikat tak pergi. Malaikat tak pergi. Ni maknanya kira suami isteri duduk dalam satu kain selimut. Kemungkinan tu banyak. Tetapi maknanya malaikat pergi. Wahyu sampai. Istimewa orang tu. Tentu sekali istimewa. Dengan sebab itulah setengah-setengah ulama dia kata hak paling lebih Aisyah. Ada yang mengatakan begitu. Walaupun tadi Anas sudah sebut dah. Hak paling baiknya kita kata mengikut keadaan masing-masing lah. Tetapi ada ulama yang mengatakan tidak. Hak paling lebih semua sekali Aisyah nombor 1. Sebab apa? Agama ni yang dikira bukan keturunan. Agama ni yang dikira bukan semata-mata jadi bini. Kelebihan agama ni ialah kerana agama tu lah. Hak tu lah hak Nabi. Hak tu lah hak Nabi. Kalau kata keturunan Nabi SAW, lepas tu dia tu tidak betul, akidah dia rusak. Hak ni pengikut Nabi, dia tidak keturunan, dia orang Melayu. Mana lebih? Tidak ada kelebihan dah keturunan tu. Hak lebihnya ikut dia, agama dia. Hak tu hak lebih. Jadi Aisyah ni dari segi menyebarkan agama, ilmu Nabi SAW memang tak boleh lah, tak boleh lawan hak tu. Dari segitu. Dari segitu. Lepas tu kita tengok pula ulama, bagi ulama yang mengatakan Aisyah tu lebih, dia tengok pula Khadijah betul lebih, mana di peringkat awal. Mana nasib dia, kita kata takdir Allah SWT pilih dia dah lagu pada masa tu. Tetapi kalau kita nak kira latar belakang ayah dia, latar belakang keluarga dia yang membela Nabi, adakah lagu tu seperti Aisyah? Tak. Aisyah siapa dia? Abu Bakar ayah dia. Abu Bakar. Abu Bakar tu maknanya orang yang paling kuat, paling dekat bela Nabi SAW. Fatimah, betul dia anak Nabi SAW, tapi dia selepas Nabi SAW wafat 9 bulan ya. Kalau kita andaikan ilmu dia banyak, dia tak ada nak sebar mana. Mati, dia mati dulu.
mati awal. Berbeza dengan Aisyah, dia mati di zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah. Lama hidup. Lama, kelebihan lama hidup tu pun satu kelebihan dah. Lepas tu duduk sebut pula ilmu Nabi SAW, kelebihan lama hidup. Dalam Muwatta Imam Malik dia sebut satu orang tu dua beradik. Hak ni mati dulu. Hak mati dulu ni memang lebih lah. Orang duduk sebut lah mati dulu lebih. Hak ni kurang sikit. Nabi SAW kata jangan. Lepas pada tu 40 hari ya dia mati. Hak yang kedua ni mati lepas pada hak tu. Jadi orang duduk sebut lebih hak yang pertama sebab hak lama, hak yang pertama tu nampak lebih lah pada pandangan orang. Nabi kata tidak. Hak 40 hari kemudian tu lebih dia daripada hak tu. Jangan 40 hari ya kemudian lebih dia daripada hak tu. Dia duduk semaya dia lebih dia. Jangan kita anggap main-main. Walaupun kita kata 40 hari, kadang-kadang kalau seseorang tu nak angkat dia, kalau Allah SWT nak angkat dia dengan 40 hari tu kepadan dah, nak angkat dia lebih daripada orang lain. Tidak nanti lama, apatah lagi kalau lama. Bab manaqibil ansar, habislah situ. Ini bab kelebihan ansar pula, yang ni secara kumpulan pula. Sebelum pada ni hak seorang-seorang peribadi. Hak ni pula kumpulan pula kelebihan ansar. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, itu ayat tu tak apalah. Lepas tu Ghailan bin Jarir ni meriwayatkan, dia kata, saya kata kepada Anas, kamu kepuak-puak kamu bernama Ansar ni, kau Allah yang bubuh. Dia kata Allah yang bubuh. Mana? Tadilah yang ada ayat yang ada baca, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Ansar jelas dah situ tu, puak-puak Ansar ni lah. Adapun sebelum itu mereka tidak dipanggil Ansar. Tidak dipanggil Ansar. Maknanya gelaran kumpulan Allah Subhanahu Wa Taala labui. Itu satu kelebihan tu. Kelebihan besar tu. Ansar maknanya pembela. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala bui gelaran pembela kepada satu kumpulan, memang dia bela sungguh lah tu. Tidak main-main. Kalau kita boleh jadi silap, kita kata orang ni banyak berjasa, sebenarnya tidak berjasa, tapi kita tak faham. Tapi kalau Allah SWT bubuh nama, tentu tepat. Dia kata kami selalu pergi berjumpa dengan Anas, dia duduk ceritalah kepada kami tentang kelebihan Ansar gini-gini, peristiwa-peristiwa penting yang berkait dengan golongan Ansar ini. Sekali tu dia mengadap, dia tuju kepada saya khusus, ataupun salah seorang Azd. Azd ini keturunan Ansar tu, hak atas tu, keturunan atas tu daripada Azd lah. Jadi puak-puak Ansar ni adalah daripada Bani Azd. Jadi puak-puak Ansar lah maksudnya. Dia tuju, dia kata, kaum kau pada hari ini telah buat gini. Maknanya banyak jasa puak-puak kita ni, puak-puak kamu ni dalam Islam. Maknanya orang yang banyak jasa dalam Islam, tentu sekalilah banyak kelebihan dia. Tentu sekalilah mereka mempunyai keutamaan dan kelebihan melebihi orang lain lah. Seterusnya Aisyah meriwayatkan, hari Bu'as pun satu hari yang istimewa yang Allah telah sediakan untuk Rasulnya. Yang ni Allah SWT nak buat ni kan, jadi gini-gini, hikmat dia belaka. Hikmat dia belaka. Apa kalau kita nak, sebab itulah kalau nak kaji secara halus lah, apa Allah SWT pilih bangsa untuk bawa Islam, akhir sekali dia pilih bangsa Arab. Banyaklah. Bapa pula di kalangan bangsa Arab dia pilih Ansar pula. Dan ketika itu Ansar tu dalam keadaan lagu mana, dia ada perkara-perkara yang sesuai, yang menyebabkan jadi sedang molek. Hak sedang molek tu Allah SWT lah yang sedianya. Sebab kalau nak kira puak-puak ni balas sakit juga ni sebelum pada tu. Rasulullah SAW pergi ni, ketika pergi ke Madinah, puak-puak dia pecah. Balas dua kumpulan Aus dan Khazraj ni selama 120 tahun. Duk perang gimana? Perang. Mati selama mana dah pemimpin-pemimpin. Puak-puak ni mati selama. Ni yang dia kata. Pecah belah dah. Ketua-ketua mereka, pemimpin-pemimpin, bangsawan-bangsawan mereka ramai yang terbunuh, ada yang luka parah. Dalam keadaan resah, dalam keadaan tidak tenteramlah mereka. Allah telah menyediakan suasana itu, keadaan itu, mana mereka perlukan kepada seorang penyelamat lah kita kata.
seorang yang mendamaikan dua golongan itu. Sedang molek. Memang manusia ni pun temiak dia pun. Dia ketika segar-segar ni mula-mula ni dia perangi lagi. Lama-lamanya letih lah balah, tak cakap balah main beratus tahun. Takkan tak ada puya kita kata puya nak baik pula. Dia memang temiak manusia. Tapi pada masa tu kebetulan siapa dia yang buat tu semua? Allah SWT. Sedang molek orang kata. Sedang molek. Mereka perlukan kepada orang yang macam ni. Nabi SAW bertubik. Lepas tu boleh berdamai. Padalah nak balahnya. Nama nak balah. Memang manusia tu begitu. Tapi kalau ketika dia kemuncak dia, sesuatu keadaan tu dia kemuncak dia, kalau ketika pupuk dia tengah kuat, mungkin Nabi SAW pergi payah dia nak terima. Itu dari segi sebab-sebab tabi'i lah, sebab-sebab hak semula jadi. Payah dia nak terima. Pemimpin-pemimpin tu pun payah juga nak serahkan jawatan tu. Sebab apa? Kedudukan molek kan. Tetapi dalam keadaan dia bercelaru, itu sedang molek. Allah SWT yang menyediakan keadaan yang seperti itu supaya mereka mudah masuk Islam. Memang pun mudah masuk Islam. Kalau tidak payah kat lah. Bangsa mana-mana pun payah. Lepas pada tu puak-puak dia ni tak ada gapo. Tak ada gapo. Tak ada kepentingan lah. Di tempat dia sendiri pun dari segi ekonomi pun dipegang oleh orang lain, oleh orang Yahudi. Mekah dipegang oleh puak-puak kafir Quraisy ni. Jadi puak-puak dia ni tak ada. Tetapi adalah kelebihan dia, sifat-sifat dia yang istimewa tu memang ada. Yang mana kita dapati daripada kalau kita baca sejarah puak-puak Ansar ni memang banyak lah. Sebabnya orang ni kalau dia dalam keadaan ada sesuatu kelebihan, dia payah nak terima orang. Ini tabiat manusia. Supaya kafir Quraisy. Sekurang-kurangnya kalau dia tak ada kelebihan apa, orang duk pergi tumpu tempat dia tu. Duk pergi buat haji, duk pakat pergi Mekah ke apa tu. Dia ada kelebihan lah. Situ tempat dia berkuasa. Dia berasa dia ada kelebihan. Payah nak terima. Dia sudah jadi pemimpin. Nak serah kuasa bukan senang. Tabiat manusia tu. Ahli kitab, dia berasa dia alim. Selama mana nabi-nabi ni daripada bangsa dia lah, Bani Israel. Bani Israel. Sebab tu payah nak terima. Sebab dia berasa dia alim tu. Orang lain selama kini duk belajar dengan dia, nak mari ajar dia pula. Bangsa Arab ni selama kini duk tanya dia siapa? Ni nak ajar dia. Macam mana? Payah nak terima. Sebab itulah dia ana selalu buat perbandingan kalau ni dari segi bangsa-bangsa ni. Supaya ginilah kalau kita nak buat air lah. Kalau kita nak buat air Melo ke, air kopi ke, air apa-apa, dia kena ambil air kosong. Kalau atas air kopi dah, kita nak buat air gapo pula, nak buat Melo, tak jadi. Bangsa Arab ni macam air kosong, hak asli. Dia tak ada budaya, dia tak ada tamadun, dia tak ada hak besar-besar tu, seperti orang Rum, Parsi, seperti ahli kitab, yang dia ada kitab, dia tak ada, kosong. Lebih senang hak lagu ni. Kalau dia ada tu asal apa tu akasah dia, al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallah. Apa tu dalam ayat Quran tu sebut tu, ini sifat hak asal. Tetapi dia merupakan bahan asli, hak asal. Dari segi jiwa tu, dari segi jiwa. Tak kira dari segi hak luar ni. Hak luar perangai tu suku hak tu. Hak ni lah, bangsa ni lah hak paling sesuai untuk menerima agama baru. Sebab kalau dia sudah ada dah warna lain, dia nak tarik orang baru ni suruh jadi ikut dia lah. Memang lagu tu manusia. Kalau dia sudah ada fahaman dia dah, dia nak suruh biar sesuai dengan fahaman hak sedia ada. Memang begitu tabiat manusia. Tapi bangsa Arab dia tak ada gap. Sebab itu Allah SWT pilih Nabi akhir zaman ni di kalangan orang Arab. Beri pula kepada orang Arab. Dan dia ada kelebihan dia. Dari segi kegigihan dia, keberanian dia, kecekalan dia, ingatan dia kuat. Dia ada kelebihan tu. Keikhlasan dia, sifat apa ni melayani tetamu, dia ada kelebihan-kelebihan tu. Murah dia ada. Sifat-sifat ni sesuai untuk menjadi sebagai tapak Islam. Memang sesuai. Cuma nak tanam benih sajalah. Tabur benih tu, dia akan naik dengan subur. Tapi kalau tanam lain, supaya kita nak buat air Melo, air kopi dah.
Begitulah dia dengan budaya dia, dengan tamadun dia, dengan macam-macam cara dia selama mana dah duduk tebar dah tu. Kita nak buat susah. Sebab itu tidak dipilih di kalangan puak-puak tu. Apalagi mereka sudah berasa begitulah keadaan manusia ni. Kalau ramai sangat nabi-nabi apa lebih, dia tak ada berasa kelebihan pula. Tak ada nak hormat, tak ada nak mulia gapo lah pula. Begitulah keadaan orang-orang Yahudi ni. Oleh kerana lama dah kan nabi-nabi di kalangan dia, orang cerdik di kalangan dia. Jadi lama-lama dia tak ada hormat dah. Tak ada ayat dah lah untuk nak terima nabi yang akhir ni. Sebab sebelum pada ni Nabi Isa pun nak bunuh, dia nak bunuh. Nabi Yahya dia telah bunuh. Nabi Zakaria ni bunuh. Orang ni lagu tu lah, orang ni dia fitnah. Jadi tak ada nilai dah. Rasul tu tak ada nilai dah. Jadi nak bui kepada golongan ni tak sesuai. Begitu juga Rasul, maknanya dalam satu masyarakat yang budaya dia telah dalam dengan sesuatu pahaman ataupun dengan sesuatu cara dia, susah juga. Dengan adat dia, susah juga. Seperti di Cina, seperti gapo. Sebab itu tidak dipilih. Yang pilihnya di kalangan Arab. Kalau ada ni perangai manusia ni, kalau selagi manusia ada perangai tu mana-mana pun. Tapi kalau nak kira dari segi ruh dia suci. Ruh dia suci. Seperti air kosong. Kita nak buat apa-apa atas kita. Seterusnya ni nak cerita ni. Walaupun orang tu lebih, walaupun ada kelebihan, apakah tak ada langsung kekurangan dia? Ada. Sekurang-kurangnya kalau tak ada di kalangan hak tua-tua, di kalangan hak muda-muda tak ada ke? Ada. Walau bagaimanapun itu dapat dibaiki. Inilah ceritanya. Ketika perang dengan orang Quraisy, boleh harta ghanimah, Nabi SAW bagi harta ghanimah tu pada Quraisy. Adalah bersungut. Dulu kita sudah jumpa dah hadis ni. Di sana lebih terang lagi, sini tidak terang. Apa ni hak siapa kepada aku ni daripada kamu ni, Nabi kata. Cerita ni lagu mana? Pok-pok dia ni tidak pelawak. Dia kata betul lah tu. Sini dalam riwayat hak dulu dia kata hak cerdik-cerdik, hak tua-tua kita tak ada kata gapo. Ni budak-budak dia kata. Tu dalam riwayat hak dulu, budak-budak. Adalah kecek lagu ni. Nak ceritanya memanglah orang ni kalau ramai masyarakat ni lagu tu lah. Hak ni tak ada berasa gapo-gapo, ni berasa. Sebab apa? Sebab dia tak faham, tak jeli gua molek. Walau bagaimanapun secara keseluruhannya Ansar itu baik. Apalagi setelah hak akhir tadi kan kita baca nak hak Ansar ni, hak ayah-ayah ni minta biar Nabi doa untuk anak buah dia ni biar jadi serupa dia. Nabi SAW doa, bila doa kemudian lebih jugalah pupuk dia. Jadi hak ni maknanya dalam proses. Ada ketikanya ada benda-benda gitu. Tidak kata golongan Ansar ni jadi baik selalu, semua sekali. Tak payah nak baiki, tak ada tempat nak take dah. Tidak lagu tu. Nak baiki manusia ni dia mesti ada. Tempat hak dia kurang, tempat hak ada masalah mesti ada. Kalau tidak senang benarlah kerja. Nabi SAW pun kata, tak puas hati ke? Kamu tak berasa puas hati ke? Orang lain buat kelik ghanimah. Para ghanimah tu hak dunia. Kamu buat kelik aku ke rumah kamu. Tak berasa puas hati. Itu kelebihan tu. Itu kelebihan. Maknanya orang yang pandai buat kelik harta, buat kelik benda tu, hak tu lah yang menyebabkan jadi istimewa. Itu orang kebendaan. Orang yang tidak kebendaan dia tidak pandai begitu. Dia pandai tuai diri tu. Dia pandai tuai diri. Misalnya kita kata seorang ibu ada macam-macam lah orang ni kan, macam-macam. Ada yang kalau anak dia buih pitih banyak, dia sebut lah tu, sebut sama, duk bebel sama. Lepas tu kalau balik pun layannya bukan main lah. Beza daripada orang lain. Tapi kalau hak tak aklik ke apa, lain pula layanan dia. Itu kebendaan, orang panggil mudah ya. Tapi ada juga ibu tidak penting itu semua. Dia lebih suka anak dia hak selalu pergi, walaupun tak beri ke apa satu. Dia nak anak dia, dia nak tengok anak dia. Itu makna saya semati. Dan dia tidak kata kerana benda tu, tidak. Bagi dia yang pentingnya bila anak dia balik itu sudah cukup. Segala-galanya dia dapat.
Itu orang panggil perhubungan rohani ada. Nabi SAW ni pun nak ajar kepada puak-puak Ansar ni gitu lah. Hubungan aku dengan kamu ni bukan hubungan kebendaan, tetapi hubungan kerohanian. Sampai mati Nabi SAW kalau nak kira kan, dah dia takluk dah Mekah tu. Kalau nak kira dia nak kelik tempat tanah tumpah darah dia lah, kita kata boleh nak gitu duduk moga Mekah tu jadi negeri Islam dah. Tapi tidak, kelik pula pergi Madinah, mati di Madinah. Mana setanah kubur dia tu dengan puak-puak Ansar. Setanah. Orang-orang yang duduk Mekah tak ada bahagia tu. Tak ada bahagia tu. Biasanya manusia ni dia nak balik ke tempat asal dia sekiranya sesuai. Tetapi Nabi SAW tidak begitu. Padahal sesuai dah juga nak kira. Tak ada dah hak kafir tu, tak ada. Tapi tidak juga. Ini betul hak dia kata tu. Mana aku kalau puak-puak Ansar ni pilih satu jalan, aku akan pilih jalan dia. Ikut kalau dia nak pergi ke lembah mana. Lembah dia nak pergi susah ni jalan lembah. Bukan lembu raya. Maknanya kalau puak-puak Ansar ni pilih jalan lembah, tepi bukit, lereng gunung, kita kata nak pergi lalu kot, aku akan pilih hak dia. Aku tak akan pilih hak lain walaupun senang. Maknanya aku nak senang susah sekali dengan dia. Nak hidup di tempat dia. Puas hatinya Nabi SAW dengan puak-puak Ansar ini. Bila begitu tak ada apalah puak-puak dia puas hati. Nabi SAW kata kalau tidak kerana hijrah, aku nak, kalau boleh aku ni sebahagian daripada Ansar. Tapi tak ada arah lah, aku ni termasuk dalam muhajirin. Ke mana-mana pun wasabiqunal awwalun minal muhajirin, aku ni termasuk dalam muhajirin. Bukan tempat aku asal sini Madinah ni, mari Mekah. Kalau nak kira lah dari segi kelebihan, kalau aku ni jadi sebahagian daripada Ansar, aku nak. Tapi tak ada arah, tak boleh lah. Allah SWT sudah buat dah, sudah tentu dah. Orang hak mari daripada Mekah pergi ke Madinah ni orang panggil muhajirin, tidak jadi Ansar. Orang tak panggil Ansar. Kalau nak kira, aku nak. Itu menunjukkan lebih golongan Ansar ini. Abu Hurairah kata Nabi SAW kata gitu tu tidak lebih tu. Sungguh tu nasabah tu, ku tebus dia dengan ayah dan ibuku. Yang ni ku sanggup ku sebus dia dengan ayah dan ibuku. Mana tidaknya Nabi SAW nak kata begitu. Puak-puak Ansar ini telah memberi perlindungan, telah memberi bantuan, telah memberi sokongan, telah macam-macam bagi kepada Nabi SAW. Bapa Nabi SAW tidak kata kalulah dia ni tidak sabit hijrah, dia nak jadi salah seorang Ansar. Betul hak dia kata tu memang tidak lebih. Tepat hak dia kata tu. Lepas tu cerita Nabi SAW mempersaudarakan ini. Nak cerita golongan Ansar lagu mana? Satu contohnya ni, Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi', hak paling kaya. Pergi tengok dia nak bagi tu harta dia. Cuma Abdul Rahman bin Auf ni tak sih. Kalau nak kira balik dia tu memang sungguh-sungguh. Siapa kau bini sanggup dia nak cerai. Nak cerai lepas tu nak bui. Tapi Abdul Rahman bin Auf tak sih. Ni pula kita nampak peribadi masing-masing ni. Sebab tu Rasulullah SAW dia berjaya. Kedua-dua ni pembela dia ni Muhajirin dan Ansar ni lagu ni peribadi dia. Bukan jenis nak mengambil kesempatan. Bukan jenis nak ambil hak senang, hak mudah, tidak. Abdul Rahman bin Auf ni kaya tak kira lah. Pergi tangan kosong Madinah. Meletup-letup dalam sejarahnya meletup, pecah mulut ni. Pergi berjalan, kaki pecah. Berjalan. Pasal apa? Kaum dia tidak benarkan. Kalau nak pergi, tapi tak boleh bawa harta sikit pun tak boleh. Pergi tak apa, dia pergi. Tinggal Mekah. Lagu itulah dia pergi hijrah. Tetapi dia ni memang jenis tanda kaya, kata. Tanda kaya. Pergi sana kaya juga. Sahabat Ansar ni siapa setara tu? Abdul Rahman bin Auf tidak ambil kesempatan. Bahkan dia suruh tunjuk kedai mana, pasar mana. Tunjuk kepada dia, tak apa dia pergi. Setiap kali dia pergi mesti dia dapat untung, dapat yang lebih baik lagi daripada hak dia bawa. Begitulah. Pada suatu hari dia pun nikah. Bukan nikah dengan bini kawan tu, dia tak ambil kesempatan. Dia nikah dengan orang lain, orang Ansar juga, tapi orang lain. Bukan ambil hak tu, tidak. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sudah ajar dah lagu tu. Nabi SAW memang tak suka je ni numpai-numpai orang. Kalau nak kira nak menegakkan negara Islam boleh dah. Najasyi di Habsyah masuk Islam dah tu, raja tu.
Pergi buat sana, tapi tidak. Dia nak sendiri. Itu cara Nabi SAW. Siapa nak hijrah tu, saya nak Abu Bakar kata nak pergi saja. Tak sih, nak bayar. Unta tu bayar. Bayar nak boleh. Kalau tak bayar, kita kata gitu mau. Dia tak sih. Sebab di jalan agama Allah ni, setiap suatu pengorbanan kita buat boleh pahala, bukan saja. Apa yang kita takutnya? Nak habis pitih ke, nak susah ke? Bukan saja. Boleh jadi dengan sebab orang beri kita senang tu, pahala tidak dapat banyak. Boleh jadi. Demon ni dia fikir lagu lain. Fikiran dia lagu lain. Nabi SAW pun tengok, apa ni? Nampak lain. Sebab biasalah orang kalau kahwin kan pakaian pun lain. Pun kita learn ni lah, ada stereka gosok, nampak lain. Pakaian tu. Ni pun nampak ada warna. Dia bau-bauan dulu, air wangi tu dia selain daripada bau dia ada warna. Bila Nabi SAW tengok ni, apa ni? Saya menikah, kata dia. Apa dia tak ayat ke Nabi? Tidak, bukan sahabat ni pasal tu. Pula banyak pengajaran lah, banyak. Kalau sebab kita lah ni, sikit-sikit nak panggil tu lebah, sikit-sikit nak panggil tu soalnya kerja tu tu tak ada lain. Hak tu saja nak cukup kepala anak, nak ngatik, nak tu kubuh, nak baca khatam Quran, mati habis mai ngomong gitu. Sesoalnya sahabat dulu tidak penting kan Nabi tu. Dia tak ayat, ganggu saja. Benda ni besar dah kahwin ni kita kata. Tapi dah Nabi bagi panduan dah kan. Ikut tu lah. Cukup dah tu. Kita ni sebab apa? Sebab kita tidak percaya kepada usaha sendiri. Kita mengharapkan doa. Bukan tak boleh doa bagus doa tu. Tapi kita tidak percaya kepada diri sendiri. Sebab tu kita nak panggil orang tu, nak suruh doa. Kita tidak yakin kita boleh mengubah keadaan kita. Itulah sebabnya mundur tu. Tapi caranya Rasulullah SAW ajar tidak lagu tu. Kita ubah, kita buat. Pengajaran itu lebih daripada doa lagi. Pengajaran ni kita suruh doa, ajak orang mari berdoa. Doa pun kalau tidak usaha, kalau tak kena cara, tak jadi juga, tak percaya juga. Bukan semata-mata doa, dia kena sekali. Dia kena sekali. Cuba tengok sahabat, dia tak ayat. Bukan semua ayat, tak perlu ayat. Nabi SAW pun tanya berapa mas kahwin, tak apalah gitu. Hak lagi ni pun lagu tu juga. Nabi SAW suruh buat kenduri kahwin, walaupun dengan menyembelih kambing ataupun biri-biri. Dia suruh bewah lah, kita kata dia suruh bewah. Di sini menunjukkan sunat kenduri kahwin. Tapi kenduri kahwin Nabi SAW macam-macam. Ada dengan makan bubur gitu ya, ada dengan makan sawit, ada dengan makan buah tamar gitu ya. Itu ya kenduri dia nya. Tidak semesti sembelih lembu. Tidak semesti. Padahal sahabat dia ramai, tapi lebih kurang itu. Dalam sini pun ada disebut. Sini pun ada sebut, dia kata Nabi SAW tak ada buat seistimewa kenduri kahwin ni, seistimewa dia buat untuk Zainab binti Jahsh. Zainab ni dia buat kan? Awlama bisyatin. Dalam Bukhari Muslim pun ada. Nabi SAW sembelih kambing, seekor. Maknanya hak lain itu tidak kurang lagi pada tu. Hak ni hak paling istimewa hak dia buat. Itu pun seekor ya. Tidak duduk pada benda-benda hak zahir ni, tidak. Adapun kita ni pelik juga. Nak cari kesempatan pula nak berniaga pula. Nak menikah ni cara nak berniaga ni, nak macam-macam lah. Dah lah letak mas kahwin tu, ibu bapak tu sendiri tu ada kira nak berniaga. Lepas tu kemudian orang panggil ngelai pula. Nak kira nak berniaga je. Sebelah lembu pun tak apa, boleh banyak lagi. Kod tu kita fikir. Kod tu. Lepas tu awak besar-besar macam-macam lah, meraihkan begitu gini. Itu semua untuk apa kat semua tu dibuat? Kalau untuk kebahagiaan, bukan menentukan kebahagiaan semua tu. Berapa banyak buat besar-besar, buat hotel sana sini tu kan, akhirnya pisah, cerai tangga habis, tak ada ke mananya. Gapa dia naknya? Adakah dengan buat gitu jadi lebih panjang berhubungan? Tidak. Tak buat apa satu pun kalau kita hidup dengan molek panjang sampai mati.
Jadi di sini maknanya walau bisyatin ini mengikut setengah ulama, walaupun hanya, maknanya nakirah di sini litaqlil, lilqillah, untuk menunjukkan sedikit. Walaupun seekor, molek buatlah, molek walaupun seekor. Kalau banyak lagi boleh buat, lagi bagus. Tapi sekurang-kurangnya seekor. Ada yang kata gitu. Ada yang mengatakan di sini nakirah ini litazim, maknanya bersadah tu. Walaupun maknanya dengan seekor kambing itu bersadah. Seekor kambing, walaupun dengan buat kenduri itu dengan menyembelih seekor kambing, maknanya seekor kambing itu bersadah. Itu ada dua pendapat lah. Ke mana-mana pun benda ni bergantung kepada keadaan, bergantung kepada suasana. Tidaklah kata mesti kita kena ikut ni. Hak ni pun hak sunat ni. Kalau kita ada keluarga ramai, tak cukup, molek lah sembelih lembu tu. Molek, tak jadi masalah. Nak 2 ekor, 7 ekor pun buat apa je. Keluarga kita besar, kenalan kita ramai, buat apa je, tak jadi masalah. Hak ni tak apa. Bergantung kepada kemudahan, kesenangan kita, keperluan kita. Lepas tu ni pula dia cerita Popok Ansar ni kata, dia kata nak bagi 2 kebun tamar popok dia. Nabi SAW kata tak boleh lagu tu. Lepas tu ginilah, kita kongsi. Kamu tolong buat kerja atas tanah kami, kebun kami, di kebun kami. Lepas tu apabila kita dapat hasil, kita bagi. Sahabat-sahabat mengaji ni kata tu boleh, tu tak apa, kita boleh terima, moleklah lagu tu. Maknanya tidak kata ambil kesempatan. Dia jenis buat kerja, tidak ambil kesempatan tetapi buat kerja. Apabila buat kerja, bagi untung, tak apa, dia tidak saja, tidak ambil saja, tidak. Begitu. Bab hubbil ansar, ini bab cintakan ansar. Nabi SAW kata orang mukmin hak cinta kepada ansar ini. Tidak ada yang cinta kepada mereka kecuali orang mukmin. Tidak ada yang benci kepada mereka kecuali orang munafik. Itu tanda lah tu, tanda. Ini menunjukkan bahawa mereka itu adalah orang-orang yang baik dan perlu dicintai oleh umat sekalian. Oleh umat sekalian. Apabila kita baca sejarah-sejarah dia, barulah kita tahu apakah patut peranan yang kita mainkan di zaman masing-masing. Baru nampak apabila baca sejarah. Kalau kita benci kepada demo ni, mana kita nak buat panduannya dia. Apabila kita sayang, kita akan baca sejarah dia. Apabila baca sejarah, kita nampak macam mana perjuangan dia, apakah sumbangan yang dia bagi kepada Islam. Islam tu ada semua, zaman kita ni pun ada. Gapo dia yang patut kita boleh buat. Mana kalau kita ikut jejak langkah Ansar, mana kalau kita cinta kepada Ansar, kita nak jadi seperti dia lah. Itu makna cinta. Sebab orang cinta ni dia kalau boleh nak jadi serupa betul-betul dengan orang dia kasih tu. Orang dia kasih suka makan gapo, dia akan suka makan. Suka pergi ke mana, dia akan suka. Lagu tu lah cara orang yang kasih. Jadi bila kita kasih kepada Ansar, Ansar ni hidup dia lagu mana, kita pun nak jadi lagu tu. Itu faedahnya besar, makna dia tu, hikmat dia tu. Sebab itulah Nabi SAW kata tanda iman ialah cintakan Ansar. Tanda nifak iaitu bencikan Ansar. Maknanya kalau bencikan Ansar, tak saya jadi lagu tu, tak sukalah Islam ni naik. Begitu. Wallahu a'lam. Akhirul da'wana.